budak yang tengah main kan. Jadi timbul dalam fikiran dia apa yang dia nampak. Maksudnya mata dia tak nampak, tapi apa yang dia nampak. Okey, disambung lagi pada Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support kepada akak. Hari ni, akak nak share dengan korang satu perkongsian mengenai kisah benar seorang lelaki yang disihir. Okey, untuk mengetahui apakah kisah beliau, korang kena dengar sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kisah kejadian ni berlaku kepada seorang lelaki yang berusia 50 tahun yang akak panggil dia sebagai Johari, bukan nama sebenar. Okey, atas dasar permintaan daripada subscriber ni untuk merahsiakan tempat berserta dengan nama, maka akak tak menjelaskan tempat kejadian. Okey. Johari merupakan seorang pesara kerajaan yang mana selepas bersara, Johari telah meneruskan pekerjaan di satu agensi kerajaan juga, tapi berstatus kontrak, macam tu. Jadinya selepas tu Johari sambung kerja dekat agensi kerajaan tu, sehinggalah Johari dibawa berita bahawa kakaknya yang berada di kampung telah meninggal dunia. Jadinya nak dijadikan cerita, Johari telah membuat keputusan untuk berhenti kerja dan berpindah ke kampung dia untuk meneruskan orang kata rutin arwah kakak dia ni menjaga mak dia yang sedang uzur. Jadi Johari pun pindahlah ke kampung menggantikan arwah kakak dia jaga mak dia. Jadinya pada suatu hari Johari ni berfikir-fikir apa dia nak buat dekat kampung, sebab berbanding dia di bandar, pekerjaan dia agak hebat juga. Dia di mana selepas bersara dia menjadi pengurus di satu agensi kan. Jadi berada di kampung sebab Johari ni gambaran dia orang yang bijak, dia pandai mengatur masa depan dan dia seorang yang orang kata aktif. Aktif ni maksudnya dia tak boleh duduk saja, dia tak boleh duduk diam-diam macam tu. Sedangkan dia dah bersara kan. Jadi dia buat keputusan yang dia nak buka satu agensi pelancongan di kampung dia sebagai percubaan. Tapi selepas dia orang kata cuba untuk memulakan perniagaan agensi pelancongan tu, dia mendapat sambutan yang luar biasa. Jadinya dia pun buat keputusan untuk menambah cawangan untuk agensi pelancongan itu, sehinggalah dia boleh membuka agensi di negara sebelah, maknanya negara jiran lah kan. Okey, jadinya atas orang kata perniagaan yang semakin melonjak dan melonjak, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, berkat dia menjaga mak dia kan, rezeki dia bertambah, syukur alhamdulillah. Sehinggalah pada suatu hari korang, bulan Mei 2019, sebab dia berpindah masuk tinggal di kampung dia 2018 dan dia berniaga sehinggalah Mei 2019 dia telah jatuh sakit yang tak ada punca. Maksudnya bila dia dimasukkan hospital, dia didapati mengalami bengkak pada leher yang mengandungi nanah berserta dengan daging yang membusuk. Okey, yang peliknya
nanah tersebut membesar dengan sangat cepat. Maksudnya kalau kita melalui nanah kan, dia ambil masa sehari-hari, tapi dia tak. Dia dengan sangat cepat. Jadi pihak hospital nak atau tak perlu menjalankan pembedahan secepat mungkin untuk membuang nanah dan daging yang membusuk tersebut. Jadi pembedahan telah dilakukan ke atas Johari, di mana nanah yang dikeluarkan adalah sebesar telapak tangan. Boleh bayangkan tak besar, sehingga orang kata membuang hampir sebahagian lah daripada bahagian leher Johari ni, tahu tak? Siksa tak siksanya. Yang menjadi tanda tanya kepada Johari, doktor yang mengambil kes dia tak dapat nak menjelaskan punca penyakit tersebut, punca nanah tersebut tumbuh. Sebab kalau ikut kepada pemeriksaan seluruh anggota badan Johari termasuk dalaman, tak ada sebarang masalah. Jadinya Johari pun selepas pembedahan berangsur untuk pulih. Dia balik berangsur untuk pulih, sehinggalah satu lagi ujian yang melanda Johari apabila mata sebelah kiri Johari tiba-tiba tak nampak. Jadi Johari masa tu tak ada pilihan. Dia usaha juga, gagah juga untuk bawa kereta dia pergi ke hospital dalam keadaan terdesak macam tu. Dia tak ada pilihan sebab tak ada orang. Bila sampai dekat hospital korang, doktor pakar mata cuti. Kebetulan cuti pada hari tu, dan dia punya prosedur untuk mata dia ditunda untuk hari esoknya. Tapi malangnya korang, bila hari esoknya kedua-dua belah mata dia tak nampak. Maksudnya semalam belah kiri dan kali ni kedua-duanya terus tak nampak. Jadinya dia meneruskan rawatan yang diberikan oleh pihak hospital. Dan kali ni korang, menurut kata Johari, 5 orang pakar mata telah turun untuk mencari asbab punca kenapa mata Johari tiba-tiba tak nampak. Jadinya kelima-lima doktor pakar tersebut tak dapat mencari punca dia. Sesuatu yang pelik. Maknanya bila dia periksa di bahagian anggota Johari, di bahagian dalaman, orang kata scan, lebih kurang macam tu, akak pun tak faham, masih belum dapat jawapan kerana keseluruhan daripada badan Johari ni, maknanya keseluruhan daripada result yang diterima, tak ada masalah apa-apa. Tetapi mata dia tu tiba-tiba jadi tak nampak. Okey. Atas nasihat daripada salah seorang pakar yang beragama Islam, pakar tersebut telah meminta agar Johari mencuba dengan perubatan Islam. Mungkin ada jawapan untuk orang kata masalah dia. Jadi Johari ni pun minta tolong dengan kakak ipar dia untuk orang kata mendapatkan air penawar ke, mendapatkan bantuan ustaz ke, untuk membantu dia semasa dia masih di hospital tersebut. Okey. Jadinya kakak ipar dia pun cuba dapatkan air penawar daripada ustaz yang datangnya dari Terengganu. Jadi ustaz tu buat air penawar, bagi kat kakak dia bawa pergi hospital, bagi Johari minum dan juga amalkan air penawar tu lah. Ini ustaz tau. Jadi selepas daripada minum air penawar ustaz apa semua, satu malam Johari ni dia kan tak nampak. Tapi satu malam tu dia tersedar daripada dia punya tidur. Jadi dia pun merasakan ada sesuatu yang tak selesa untuk diri dia. Dia keadaan tak nampak, tapi dia boleh tengok. Macam nak cakap mata tak nampak tapi dia boleh nampak. Ada kelipat kanak-kanak berlari sambil ketawa seronok-seronok budak yang tengah main kan. Jadi timbul dalam fikiran dia apa yang dia nampak. Maksudnya mata dia tak nampak, tapi apa yang dia nampak. Okey, disambung lagi pada malam tu juga Johari nampak seseorang sedang membaca mentera sementara tangannya sedang mencucuk kepada mata satu patung yang besar sebesar manusia lah macam tu. Jadi seseorang tu telah mencucuk dengan jarum pada bahagian mata patung tersebut. Johari mula terkejut kerana pada masa tu korang, Johari juga nampak anjing yang berkeliaran di katil
katil dia tau. Dia nampak anjing yang sangat besar, yang sangat garang, dengan pandangan mata yang sangat garang, kata berkeliaran di katil dia dengan bunyi salakan yang sangat menakutkan. Jadi Johari pun istighfar, Johari pun membaca apa yang boleh dibaca, yang terlintas pada dia, yang dia ingat pada masa tu. Alhamdulillah, perkara macam tu reda untuk malam tu. Jadinya bila selepas tu Johari kata boleh keluar hospital lah kan, boleh keluar hospital. Dan bila dia keluar daripada hospital, dia ceritakan perkara pada kakak ipar dia. Dia minta agar dibawa untuk berjumpa dengan ustaz yang betul-betul mengamalkan perubatan Islam. Sebab dia dah rasa tak tenteram, dia rasa tak aman, dan dia rasa pelbagai rasa yang memang tak selesa. Dengan sakitnya lagi. Jadi dia dibawa berjumpa dengan seorang ustaz. Dan ustaz tu pun orang kata rasa kesian pada dia, rasa ingin membantu dia. Jadi dia menceritakan tau apa yang dia nampak, patung yang sedang dicucuk dengan jarum, apa yang dia nampak, apa yang dia lalui. Dia ceritakan pada ustaz tersebut. Jadi ustaz tu bersetuju untuk menjalankan bacaan Yasin dan juga solat hajat di rumah Johari untuk mencari punca. Mungkin insya-Allah akan dapat orang kata petunjuk, akan membantu dia kan. Alhamdulillah, ustaz tu dengan Johari menemui satu patung yang telah dicucuk mata dia dengan jarum. Itu namanya keajaiban. Ini kalau akak baca daripada cerita owner cerita ni. Jadi yang ditulis macam itulah, patung tu ditemui. Memang jelas dan nyata bahawa Johari telah disihir. Jadinya sejak pada tu, maksudnya selepas tu, Johari dengan ustaz ni rutinkanlah membuat solat hajat, buat bacaan Yasin bagi membantu Johari, sehinggalah ustaz ni telah berjaya mengeluarkan jarum, orang kata mencabut jarum-jarum tersebut dari mata patung tersebut. Jadinya keesokan harinya, tak ambil masa yang lama pun korang, keesokan harinya selepas ustaz tu mencabut jarum-jarum tersebut melalui solat hajat dan juga bacaan Yasin, Johari mula dapat melihat dengan hanya bayang-bayang. Macam mana dia, mata dia mula dapat melihat macam bayang-bayang macam tu. Lepas tu berangsur dia boleh melihat, mana melihat macam biasa, cuma bukanlah sembuh 100%. Sementara mata Johari yang belah kiri cuma sembuh 40% saja. Maknanya mata yang sebelah kanan tu boleh nampak, yang sebelah kiri hanya boleh nampak dalam 40% sahaja, macam tu. Jadi keadaan Johari ni memaksa Johari untuk meminta bantuan daripada anak dia yang berusia 12 tahun untuk melakukan rutin harian. Sebab imbangan badan dia pun masih belum stabil, pandangan mata dia pun masih belum orang kata 100% sembuh. Jadi untuk membaca, memandu, untuk melakukan kerja-kerja yang melibatkan pergerakan, dia masih lagi terlalu lemah dan memerlukan seseorang. Itulah alhamdulillahnya anak dia sentiasa membantu dia. Sejak daripada kejadian tu korang, Johari mula orang kata mendekatkan diri dengan lebih lagi diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sentiasa mencari orang kata bantuan-bantuan daripada ustaz-ustaz. Malah Johari juga mencari bantuan daripada tahfiz untuk menyelesaikan satu lagi misteri yang berlaku kepada Johari selepas daripada kejadian tu. Apa misterinya korang? Okey. Selepas daripada kejadian tu, Johari mula orang kata dapat melihat alam sebelah, maknanya dunia sebelah, makhluk-makhluk dari dunia sebelah, macam itulah kan. Jadinya Johari ni pandangan mata dia orang kata diibaratkan macam hijab terbuka. Bila hijab terbuka, korang boleh faham lah kan, maksudnya Johari ni boleh melihat benda-benda yang menakutkan, benda-benda yang kita tak nampak, tapi Johari ni telah dibuka hijabnya dan dia boleh nampak. Johari mula dapat melihat makhluk-makhluk yang menakutkan. Antaranya ialah korang pernah melihat selepas tu lembaga wanita tua yang berwajah menakutkan,
di mana rambut wanita tua tu dikatakan menggerebang sementara wanita tua tu berkuku panjang. Dan juga dikatakan oleh beliau lembaga wanita tua itu berulat di muka dia. Boleh bayang tak korang? Kehidupan normal yang mana kehidupan normal yang mana Johari sebelum ni hidup seperti kita normal, tapi selepas tu diberi kehadiran dengan penglihatan yang macam tu, itu adalah satu perubahan yang sangat besar pada Johari ni. Jadi sedikit sebanyak Johari ni juga mengalami orang kata gangguan jugalah dari segi fikiran, macam mana nak berada dalam kehidupan yang macam ni. Macam tu. Johari juga mengatakan yang dia ada nampak lembaga yang berbadan besar, tinggi, yang berbulu, bermata merah. Macam tu. Ada juga Johari bagi tahu sejak pada dia nampak benda-benda macam tu, dia ada nampak kelibat nenek tua yang berada di depan rumah dia. Jadi bila dia tengok nenek tua tu, dia cukup kenal dengan nenek tua tu sebab ada seorang nenek tua yang tinggal di kampung dia tu yang dia kata berusia hampir 100 tahun. Jadi lembaga tu menyerupai nenek tua tersebut bermain-main di kawasan rumah Johari ni. Jadi Johari ni dia tak tahulah apa yang dia nak buat, tapi dia tak selesa dengan perkara tu, dengan lembaga yang berkeliaran dekat rumah dia. Jadi kata dia telah berjumpa dengan nenek tersebut dan dia minta dengan cara yang orang kata menghormati orang tua, dengan cara yang elok, supaya nenek tu ambil orang kata belaan dia tu, jangan ganggu orang kampung, jangan ganggu dia pun. Macam tu, sampai macam tu sekali. Jadi yang korang, rentetan daripada penglihatan ini yang boleh nampak macam-macam ni. Johari juga telah bermimpi berulang-ulang kali. Dalam mimpi dia, dia telah menemui seorang lelaki tua yang berjubah putih, yang berwajah berseri tau. Lelaki tua tu sering kali cuba untuk mengajar Al-Quran. Maksudnya mengajar dia Al-Quran lah kan. Jadinya Johari ni dia terkejut. Dek kerana mimpi tu berpanjangan, maksudnya dari hari ke hari. Jadi pakcik tua yang berjubah tu juga bagi tahu kat Johari ni yang Johari ni telah memiliki satu keistimewaan di mana Johari ni boleh tolong orang sekeliling, boleh mengubati orang sekeliling, tapi Johari perlu mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran ni dengan lebih mendalam macam tu. Jadi pakcik tu bersedia untuk tolong Johari. Mimpi dia lebih kurang macam tu. Jadinya Johari ni dia masih ketakutan dengan dengan pandangan mata dia, dengan hijab yang terbuka. Jadi dia memang tak bersedia dan takkan menerima pelawaan daripada pakcik yang dalam mimpi ni. Jadi pakcik tu selalulah bagi tahu dia, tolong orang sekeliling, bantu orang sekeliling, awak ni ada kelebihan, awak ni ada keistimewaan, mungkin awak boleh bantu orang bersama. Tapi ajakan demi ajakan tu Johari tetap menolak dengan cara yang baik dan beradab. Macam tu. Jadi pakcik yang berjubah tu juga ada mengajak tau Johari ni untuk pergi ke dunia dia tau. Macam walaupun ia mainan tidur, mimpi, walaupun ia sekadar mimpi, tapi dalam mimpi tu Johari tetap menolak. Johari menolak dan dengan harapan yang Johari boleh keluar daripada mimpi tu, dan dengan harapan juga Johari boleh orang kata menyembuhkan penyakit yang sedang dilalui, penyakit misteri yang sedang dilalui, di mana Johari telah menemui hampir 30 orang ustaz termasuk daripada tahfiz untuk mengubati penyakit misteri yang dilalui tau. Dia nak tutup semula hijab yang terbuka. Dia tak nak lalui perjalanan hidup dia akan datang dengan pandangan-pandangan yang menakutkan, yang menyeramkan. Kerana pada satu malam akak ada DM dengan Johari ni sebab akak nak minta dia orang kata
menyampaikan cerita. Maksudnya ada cerita bahagian yang akak rasa akak perlu cari jawapan dia. Macam apakah apa bentuk apa gangguan-gangguan dia, lembaga-lembaga dia boleh tengok yang akak ceritakan tadi kan. Jadi Johari masa tu dia bagi tahu dekat akak, sekarang ni dia pun memang dikelilingi dengan benda-benda macam tu. Dia boleh nampak ke sana, boleh nampak ke sini, boleh nampak. Hanya ilmu yang dia dapat daripada ustaz-ustaz, maksudnya lah kan, mengamalkan 3 kul sebagai pendinding, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, bukan ayat-ayat mentera ataupun ayat-ayat yang diberi oleh sembarangan. Sebab keadaan macam ni, kalau tersalah langkah, ia akan memakan diri Johari itu sendiri. Jadi Johari memang betul-betul dia merapati Allah, memang betul-betul dia mengamalkan zikir, memang betul-betul dia mencari ustaz-ustaz yang betul-betul berpengalaman. Sebab pada dia tak nak habiskan sisa hidup dia dengan benda-benda yang syirik, khurafat. Pada dia nak jalani hidup biasa, normal, dengan cara Islam yang normal. Jadi akak rasalah kan, walaupun dia nama Johari bukan nama sebenar, jadi kita ambil kesempatan ni untuk bantu beliau. Kita doakan supaya beliau diberi kesembuhan, peluang untuk menutup hijab yang dikatakan yang terbuka tu. Menurut kata Johari ni, dia telah mengalami penyakit misteri ni hampir 2 tahun 5 bulan. Dan dia juga berkongsi macam mana perasaan dia untuk berhadapan dengan penyakit ni. Perasaan yang sangat tidak selesa, perasaan yang orang kata memang betul-betul menghantui hidup dia selepas daripada dia jatuh sakit yang mula-mula tu, tak? Jadi keadaan mata dia alhamdulillah semakin pulih dan dia juga masih lagi dalam proses untuk mendapatkan kesembuhan yang lebih baik lah. Jadinya dari masa ke semasa juga pihak hospital juga tak dapat nak mengesahkan macam mana mata Johari ni boleh pulih daripada tak nampak langsung kepada nampak sama-sama dan semuanya. Jadi kita anggap ini adalah orang kata ujian daripada Allah untuk Johari. Okey. Johari juga dikatakan dah tak boleh nak bekerja bermula daripada saat dia tak nampak tu, dia dah tak boleh nak bekerja. Dan dia sampai sekarang juga sedang usaha untuk mengubati sihir yang telah dihantar kepada diri dia. Akak nak kongsikan dengan korang semua, termasuk akak sendiri, apa yang akak dengar daripada seorang ustazah. Perbuatan sihir ni di akhir-akhir zaman ni sangat berleluasa. Malah kadang-kadang sihir ni dilakukan tanpa rasa bersalah, tau. Ditambah lagi ustazah tersebut menyatakan bahawa perbuatan sihir ni adalah haram dan dicegah oleh agama Islam. Jadi akak nak minta jasa baik akak sendiri, korang semua sekeliling, tolong fahamkan kepada diri kita, kepada sekeliling kita, bahawa sihir ni tak akan bawa kita ke mana-mana. Akak juga dimaklumkan bahawa kenapa sihir ni semakin berleluasa, kerana tiada pendedahan secara meluas tentang sihir ni. Maksudnya kita boleh ajar kepada anak kita daripada kecil, sihir itu haram, sihir itu berdosa. Jadinya bila kita ajar dan sentiasa ajar, mungkin suatu saat bila anak kita cuba untuk mendekati sihir, otak dia akan berfikir, ibu aku pernah cakap sihir ni haram, sihir ni berdosa. Jadi kita sentiasa mengingatkan supaya perbuatan sihir dapat dicegah. Bersama-samalah kita. Jadi setakat ini sahaja cerita akak untuk hari ini mengenai perkongsian ni, apa yang dilalui oleh Johari. Semoga ia memberi manfaat kepada kita. Akak dan tim akak mendoakan supaya pemilik cerita yang sebenar ni diberi kesembuhan dan diberi kekuatan untuk menghadapi ujian ni. Semoga dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu perkongsian akak pada hari ini. Jadi akak ucapkan terima kasih kepada korang semua kerana setia mendengar sampai hujung. Bagi sesiapa yang memiliki cerita untuk dikongsi dengan akak dan disampaikan pada semua, bolehlah DM akak
di email yang tertera. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum.